Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Mas Rizal bin Muhammad, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang bahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berusaha Profesor Datuk Insinyur Dr. Abu Bakar bin Jaafar, Pengerusi Malaysian Green Technology and Climate Change Centre MGTC. Yang berusaha Encik Syamsul Bahar Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Green Technology and Climate Change Centre. Rakan-rakan media tempatan dan antarabangsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang hadirin sekalian. Pertama sekali, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan olehnya. Seterusnya, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin atas kepimpinan beliau dalam menerajui agenda perubahan iklim di negara ini. Komitmen ini jelas digambarkan dalam tindakan dan keputusan penting yang telah dicapai dalam mesyuarat pertama Majlis Tindakan Perubahan Iklim Malaysia MyCAC. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada semua peserta daripada seluruh pelosok dunia ke Majlis Perasmian, Persidangan dan Pameran Teknologi Hijau dan Produk Eko Antarabangsa Malaysia yang ke-12 atau iGEM 2021 pada hari ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan menerusi platform Maya ini amat dihargai. Tahun ini adalah kali kedua berturut-turut iGEM dianjurkan secara maya ekoran pandemik COVID-19 dan perkembangan semasa fasa 1 Pelan Pemulihan Negara. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190, firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Maksudnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pertukaran malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Apa sahaja kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandungi hikmah untuk ditekuni dan diambil pengajaran, menjadikan kita manusia sentiasa berfikir dan bertindak untuk memberi manfaat kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Pengalaman dalam menguruskan pandemik COVID-19 telah banyak mengajar kita untuk sentiasa bersedia dalam mengharungi perubahan. Contohnya, kewujudan pelbagai varian baru mutakhir ini menuntut fleksibiliti kerajaan dalam strategi memerangi COVID-19. Begitu juga dalam menangani cabaran agresif perubahan iklim di Malaysia. Tema iGEM pada tahun 2021 ialah Refining Sustainability atau pentakrifan semula kelestarian. Saya berpendapat tema ini amat tepat dan relevan kepada kita semua untuk sentiasa dinamik dan objektif dalam menilai impak tindakan menangani perubahan iklim sejajar dengan perkembangan inovasi dan teknologi terkini. Kini adalah masa terbaik untuk menggandakan usaha menerokai potensi hijau dan khususnya teknologi hijau dalam sejarah menerajah perancangan hala tuju, dasar dan inisiatif baru. Kita mesti bekerjasama secara strategik untuk melakar masa depan yang lebih mampan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, setiap tahun iGEM telah pun menetapkan indikator petunjuk utama yang sangat tinggi, alhamdulillah, dan kita telah berjaya melepasi sasaran yang ditetapkan dengan cemerlang. Pada tahun ini, kita yakin bahawa iGEM akan mengulangi sekali lagi prestasi yang membanggakan itu. iGEM 2021 meletakkan sasaran untuk menarik partisipasi 30,000 pengunjung, 300 peserta pameran dan menjana lebih daripada 5 bilion ringgit peluang perniagaan. Justru
iGEM pada tahun ini diadakan selama 6 bulan bermula pada 1 hari bulan Julai yang lalu. Untuk itu, pada tahun ini, kami telah menetapkan fokus tema bagi setiap bulan, di mana pada bulan ini iGEM bertemakan teknologi hijau sebagai permulaan. Disusuli dengan tema air pada bulan Ogos. Seterusnya pada bulan September, tema perubahan iklim dan alam sekitar. Diikuti dengan tema kelestarian pada bulan Oktober, tema pembiayaan hijau pada bulan November, dan diakhiri dengan tema tenaga dan e-mobility pada bulan Disember, insya-Allah. Kami berharap pendekatan baru iGEM pada tahun ini akan membuka ruang yang lebih luas kepada para peserta untuk meroka peluang perniagaan dan pasaran baru serta menjalin kerjasama yang lebih strategik. Semua peserta dan pelawat dialu-alukan untuk melayari portal iGEM untuk mendapatkan maklumat pelbagai subjek mengikut tema 24 jam sehari. Tidak sekadar itu, iGEM juga menawarkan platform kepada semua peserta untuk menyertai lebih 50 agenda persidangan, webinar dan pameran. Kami turut menampilkan ramai peneraju industri dan pakar di pelbagai bidang di peringkat nasional dan antarabangsa. Ia akan berkongsi pengetahuan dalam segmen-segmen yang menarik seperti ekonomi kitaran, ekonomi hidrogen, kelestarian tenaga dan analisa data raya. Sukacita pada hari ini, saya juga mengalu-alukan penyertaan rakan strategik di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Sri MITI, iaitu Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dan Perbadanan Pembangunan Pedagang Luar Malaysia Metrik. Kedua-dua agensi penting ini merupakan rakan iGEM sejak sekian lama. Agensi MIDA dan Metrik akan menawarkan kepakaran dan pengalaman mereka untuk meroka peluang pelaburan hijau yang lebih besar di Malaysia serta negara-negara di Asia Tenggara. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya penuh optimis iGEM 2021 akan memainkan peranan efektif dalam memenuhi mandat kementerian sebagai peneraju agenda kelestarian di Malaysia serta meletakkan negara di landasan tepat untuk memacu pelan pembangunan rendah karbon dan pengurangan impak perubahan iklim. Selain daripada itu, iGEM juga diharapkan akan bertindak sebagai platform yang akan mencetuskan inovasi baru dalam merencana pertumbuhan ekonomi negara pasca pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di kesempatan ini saya ingin berkongsi pelan strategik kelestarian alam sekitar di Malaysia 2020 hingga 2030, di mana Kementerian Alam Sekitar dan Air dalam menangani perubahan iklim di Malaysia antaranya ialah yang pertama, mengemaskini dan memuktamadkan sasaran negara serta menggariskan hala tuju yang lebih jelas untuk mengurangkan pelepasan gas rumah kaca GHG di bawah Perjanjian Paris. Yang kedua, membangunkan pusat gas rumah kaca negara. Yang ketiga, menyemak semula dasar perubahan iklim negara 2009. Yang keempat, merangka undang-undang perubahan iklim negara. Yang kelima, mewujudkan mekanisme pasaran karbon negara. Dan yang keenam, ialah menyusun strategi pembangunan rendah karbon jangka panjang atau LEDS (LEEDS). Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada masa yang sama, banyak inisiatif berkaitan perubahan iklim yang telah dilaksanakan sepanjang tempoh 6 bulan lalu. Antaranya ialah yang pertama, pelancaran Pelan Induk Bandar Rendah Karbon Malaysia NLCCM pada 13 hari bulan Julai 2021 lalu sebagai rangka kerja strategik yang bukan sahaja untuk mentransformasikan bandar rendah karbon di Malaysia, malah untuk menggalakkan pembangunan rendah karbon yang lebih komprehensif ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua, persidangan bandar rendah karbon atau MyL3C yang telah pun berjaya menghimpunkan ramai pakar dalam pelbagai bidang daripada peringkat pentadbiran kerajaan, ahli akademik, pemain industri untuk mencambahkan pengalaman dan idea. Dan yang ketiga, pemberian geran pemangkin bandar rendah karbon atau rekasnya gerak yang dilancarkan pada bulan April
untuk membantu pihak berkuasa tempatan dalam pelaksanaan inisiatif Bandarlah Karbon yang berimpak tinggi. InsyaAllah pada bulan Oktober nanti, KASA akan menyertai Pavilion Malaysia di Dubai Expo untuk mempamerkan kesungguhan negara dalam menangani perubahan iklim serta mempromasi aplikasi teknologi hijau yang kompetitif. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin menekankan sekali lagi bahawa usaha ke arah kelestarian alam memerlukan dukungan kolektif di semua pihak. Kita mesti menyediakan ekosistem yang dinamik untuk menjana enjin perubahan baru dalam ekonomi hijau demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Bagi pihak KASA, Malaysian Green Technology dan Climate Change atau MGTC, semua yang terlibat dalam penganjuran IGEM, saya sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin atas kesudian beliau merasmikan IGEM 21 pada hari ini dengan penuh bermakna bagi kami seluruhnya. Akhir sekali tahniah dan syabas kepada MGTC atas penganjuran IGEM pada tahun ini. Terima kasih kepada semua rakan strategik, pihak media, penganjur persidangan, para panelis, tetamu, para jemputan dan tidak lupa juga kepada para peserta, pengunjung yang sudi hadir serta menjayakan program pada kali ini. Semoga IGEM 2021 berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dahulu untuk kali ini. Terima kasih pada semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.